إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu sirra. Li'annaka iza kunta ma'ahu kazalik hajabaka anka ay ba'adaka an ru'yati nafsak wa taslimu min asy-syirkil khafif wa hadhihi al-hala tusamma bil fana bit tauhid wa bi halatil jam'i. Li'annaka, kena bahawasanya apabila adalah engkau, iza kunta ma'ahu, apabila adalah engkau sertanya, seperti demikian itu nasaya mendinding akan dikau daripada engkau. Artinya menjauhilah ia akan dikau. Ini Allah Ta'ala jauhkan kita daripada melihat akan diri engkau. Ya, apabila Allah Ta'ala tutup kita melihat akan haul dan kuwah kita. Ya, yang kita baca la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala tutup haul dan kuwah kita, maka ketika itulah terbuka jalan makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah terang cahaya tauhid yang sebenar dalam batin hati seseorang tadi. Maka duduklah di dalam maqamul jam'i dipanggil. Apabila adalah engkau sertanya, yakni serta Allah Ta'ala, yakni dengan syuhud dan musyahadah ini. Seperti yang demikian itu, demikian atas yang dihuraikan dulu. Itu bi istighraq bi tauhid. Istighraq mana dikaram dalam memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah Ta'ala fil af'al, fil asma' atau fil awsaf, ya. Pada asma' dia, pada sifat dia, pada zat dia. Jawab dia, nasaya mendindinglah akan dikau daripada engkau. Duduk taraf ini dia terbalik. Kita pula terdinding Tuhan, pancar dengan nur makrifat, terdinding dari pemandang kita, memandang haul dan kuah kita. Selama ini dia pandang haul dia, kuah dia. Ya, dia tak nampak haulillah wa quwwatillah, dia tak nampak. Sebab terdinding dengan memandang makhluk. Sekarang dia dah tukar alih memandang ke hadrat Tuhan, terdinding daripada makhluk pula. Dia tak terasa sebab dia sedang asyik, sedang lazat menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ini kelazatan paling hebat. Tak sama dengan kita dapat juta bilion duit, tak sama dapat 10 kali ganda dunia, 1000 kali ganda dunia pun tak sama. Pembukaan daripada makrifat daripada Ta'ala. Dapat ni tak ada harga nak bayar, tuan-tuan. Ya, tak ada harga kita nak bayar, tuan-tuan. Sebab dia sempurna, nikmat paling sempurna. Wa itmamun na'im. Dan nikmat paling sempurna. Apa dia? Bin nazar ila wajhil karim. Bila hati dapat nazar menghadap ke hadrat Tuhan. Ya, bila dia menghadap hadrat Tuhan, dia panggil maqamul jam'i. Dia menghimpunkan pandangan dia pada Tuhan. Lain habis berkuat. Kalau tak jadi gitu, dia panggil maqam farqih. Dia terfarak dengan makhluk, dia jamak dengan Tuhan. Kalau dia jamak dengan makhluk, bermakna dia farak dengan Tuhan. Dia menghadap pada makhluk, dia terjauh dari Tuhan. Dia menghadap ke Tuhan, terjauh daripada makhluk. Mana dia nak pilih? Kalau dipilih menghadap pada makhluk, terjauh Tuhan, untuk orang paling bebal dalam dunia. Orang paling bodoh dalam dunia itu orang ni. Dia menghadap pada makhluk, ya, dia tak menghadap pada Khalik, pencipta dia. Orang yang cerdik ialah orang yang menghadap ke hadrat Tuhan. Ya. Dia mana tak boleh mengimpun tadi.
Benda tak boleh berhimpun dua ni. Benda adidan la yajtami'an. Benda berlawan dia tak boleh berhimpun. Ya, sebagaimana siang dengan malam. Datang siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Itulah batin hati kita. Waktu beradab sana je, dia tak beradab sini. Nah, sekarang, beradablah kita kepada Ta'ala, berjalan ke dia. Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disuruh. Kita ni ringkas ni, tapi padat ni. Artinya menjauhilah ia akan dikau. Mana ba'adakah. Ba'ada yuba'idu tab'id. Mana dia memperjauhkan. Bukan kita. Kita tak boleh menjauhkan hati kita daripada dunia, melainkan dia yang menjauhkan. Kalau kita boleh jauh nak ada Tuhan, dah lama jadi wali. Semua boleh. Hakikat dia semua. Cuma kita usaha, disuruh kita buat. Zikir banyak, buat. Riyadhah mujahadah, buat. Yang menyampaikan dia. Bukan kita. Kalau dia nak sampai, sekejap je. Penyamun perompak jadi wali. Kalau dia tak nak sampaikan, dah ulama' berdentum, kapi menjadi wali. Ban ambak ura terbalik balik. Sebab tu kita kena sentiasa bergantung dengan dia. Jangan bergantung dengan amal. Amal kena buat. Gantung jangan iktimad, hanya satu je pada dia je. Bersandar, bergantung, berharap, bergayut hati hanya dengan Allah Ta'ala je. Sebab dia kata sini ba'ada. Ya, ba'adaka. Mana dia mentab'idkan, menjauhkan engkau an ru'yatika andil mujawazah. Mana meninggalkan memandang melihat engkau. Kita tak nampak ilmu kita, tak nampak daya kita, upaya semua tak nampak, ditutup hadrat bulat, lazat memandang dia. Ya, kelazatan syuhud akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau dapat, masya-Allah, nikmat paling besar. Siapa karam dengan ni, benda ni habis. Dia punya lazat, dia punya nikmat. Ulama kata lebih lazat 1000 kali jima' lebih daripada itu lagi. Sebab biasa dia buat perempuan arak, dia buat misal tarikan yang kuat. Lebih lazat dia sekali lazat. Tahu dia nak banding. Dan sebab para awliya bila dapat lazat ni bau sah dia bersifat zuhud. Memang hati dia tawar dengan dunia tak ada. Kalau tak ada dapat zauq, wujdan, tak dapat musyahadah, dia ceritalah baca kitab bersamanya pun, dia nak kata tak sedap dunia pun, dia belum sampai. Dia berjejak dengan hadrat Tuhan, lazat bau sah ditinggalkan tu. Sebab dia tak akan berpaling. Orang yang dapat ini benda, dia tak akan berpaling selain daripada Ta'ala. Tak payah cakap, memang dia tak nak paling. Yang ni puan bercakap, tapi dalam tak ada enjin. Dalam tak ada benda. Betul nak cakap, dia jadi apa dia panggil? Tiru-tiru, barang tiru banyak ini. Dia tak jadi tasawuf, mutasawwifah banyak. Lagak-lagak tasawuf. Cerita gini-gini, dia tak jejak. Sebab kena jejak benda ni. Sebab tu riyadhah mujahadah jalan penting. Kalau kita suluk dah penting kan. Kena pam benda tu. Ya, sebab orang dulu suluk dia pandang besar. Sungguh-sungguh. Sebab situ kena raf betul. Dan dalam suluk pula kena jagalah. Jangan dalam suluk kau bermain pula. Betul-betul. Ya. Dalam suluk buat betul-betul. InsyaAllah. Terbuka dia. Bahawa dia dapat lazat yang diceritakan di dalam ni. Ya. Itu sama bil fana. Dinamakan dia fana. Apa makna fana? Ru'yatullah bila khalqin. Batin hati dia menghadap Tuhan. Kosong daripada makhluk. Jasad ni makhluk. Hati tak ada. Ya. Kita nak bayang tak ni rasa kan. Orang bercinta yang macam mana rasa. Dia duduk orang kita tapi kepala buat lain kan. Kepala dia tempat lain. Ya, kepada pada mahbubah kekasih dia. Itu kekasih dia perempuan. Makhluk, manusia. Yang ni Allah kan. Zat wajib wujud. Yang maha dahsyat. Dia punya tarik je habis semua kali. Sebab tu bila ditarikkan daripada Ta'ala berlaku je habis. Ya, dalam dia habis. Sebab dia bawa datang, iaitulah ayat ditafsir secara hakikat. Bila datang dia maknanya tentera tadi dia merosakkan akan karya hati. Allah. Mana bila datang tentera daripada Ta'ala, tentera rohani tadi. Itulah futuhat makrifat tadi. Menghilangkan akan yang lain. Ya. Innal muluka iza dakhalu qaryatan fa'afsaduha. Ayat syariat dia, innal muluk, sungguh raja, iza dakhalu qaryatan, membuat serangan kepada satu karya, afsaduha, dia merosakkan negara, habis. Dia bakar, dia bom. Itu syariat zahir. Tafsir rohani, ulama sufi tafsir, bila datang je nur makrifat, dia padamkan semua kali habis. Hilang makhluk sampai anda tak ada apa lagi.
Sehingga tu bau sah dia tengok tai unta kering dengan emas sama. Kata Rabi'atul Adawiyah, selagi kau tengok emas dengan tai unta kering atau emas dengan batu, serupa je. Kalau tak sampai taraf tu, kau belum makrifat dengan Tuhan betul lagi. Kau tengok serupa je. Dia tengok batu adalah dalil menunjukkan keberadaan Allah. Dia tengok emas pun sebagai dalil menunjuk keberadaan Allah. Takat tu je. Dia tak tengok emas lebih dan ni kalau jual banyak adalah dalam cerita. Kalau jual boleh ni adalah dalam cerita. Itu pandangan nafsu, pandangan ahli ghaflah, pandangan ahli hijab. Ya, kalau dia tengok emas dengan batu lain, apa makna dia ahli hijab? Sebab ada sebalik, pada emas dia nampak benda lain. Nampak apa? Nampak ni. Otak dia apa? Otak dia nampak duit. Ahli lah tak, dia nampak benda sama. Satu dia pandang apa dia? Dia adalah dal, benda yang menunjuk alal madlul atau madlul dia apa? Wallahu ta'ala. Itu je. Dia pandang makhluk disyurut ke Tuhan dia. Ya. Sebab tu dia kata, selagi kau tak pandang batu dengan emas tu sama, kau belum sampai lagi. Sebab bila pandang emas tu lain, mana ada tarikan nafsu lagi situ. Ya. Nampak duit dunia banyak lagi dalam kepala. Dia tak ada jalan dan dia termerang je lah, dia tak ada jalan. Sebab tu sifat mahmudah dia sah pakai serasi cantik bila dia dapat tajalli. Terbuka dengan Tuhan habis. Lenyap, terbakar yang lain. Tak ada dia berpaling lagi dah kepada makhluk. Dia tak paling pada makhluk, ada datang riak. Ada datang wujud sum'ah, habis tak ada dah. Wujud sum'ah, riak semua datang kepada sebab makhluk. Kita riak nak tunjuk kat orang. Ni orang tak ada dalam kepala dia. Dia tak pandang orang ni dah. Tak ada heran ni. Takabur semua dia pandang makhluk. Ini dah buang. Dia dah jamak dengan rata dah. Jam'i. Roh, dia punya syuhud musyahadah dia menjamakkan pandangan dia menjadi satu. Mana apa semua dari dia. Wa iza kunta ma'ak, sebaliknya pula, wa iza kunta ma'aka li'adami istighraqika istab'adaka la ay ja'alaka muta'abbidan lahu wa yatlubu minka ibadatuh. Dan apabila adalah engkau serta engkau, kita nampak kita, ini ana syekh, nampak kita hebat, nampak kita handal. Sebab apa? Sebab dia buta memandang Allah Ta'ala. Orang yang nampak di perasan dia besar tu, itu orang buta sebenarnya. Dan orang buta yang dia. Buta mata hatinya, tak kenal Tuhan dia siapa. Sebab tu dia rasa dia besar diri, sebab tu dia rasa hebat. Ya, apa yang ada pada kita? Apa tak ada. Tak ada apa kita kan. Asal tak ada, kembali tak ada. Ya, kita dikepit oleh dua adamain, adam sabiq, adamin lahik. Asal tak ada, kemudian tak ada. Apa ada? Apa tak ada. Sebab tu arti mengenal diri, kalau mengikut Ibnu Arabi, apa mana hakikat mengenal diri? Tak ada. Itu je. Ini sibuk pada kopi. Diri kau nampak diri kau kenal apa? Kau bercakap kau nampak diri kau tu, kau tak kenal diri. Orang dah kenal diri, dia tak bercakap dah, habis. Tak ada benda dah. Dia nampak dia kan, habis semua istighraq, karam habis. Itu sebab dia kena perlukan banyak zikir. Lagi zikir, lagi terang dia memandang hadrat Tuhan. Baru dah terang dia menghadap Tuhan, dia tak akan nampak lain. Tapi kalau pandang Tuhan gelap-gelap, yang lain kacau. Pandangan dunia makhluk dia kacau-kacau. Mana istighraq, karam. Gharq mana karam. Kalau perahu tu separuh, tu tak panggil karam lagi. Dia kena habis lenyap, panggil karam. Hilang habis makhluk, baru timbul pandangan di hadrat Tuhan cantik. Lazat, nikmat dia tonton. Yang ni dia panggil apa? Syahid hakikah. Orang yang syahid syariat, mati di medan perang, syahid ma'rakah, direct syurga, tak ada hisap. Syahid hakikat juga, dia lenyapkan pandangan daripada makhluk. Tadi melenyapkan diri dia, nyawa dia buang. Yang ni buangkan habis semua, tak ada makhluk lagi dah. Dia dengan Tuhan dia. Dia dapat syuhud musyahadah. Penyaksian, orang syahid disaksikan. Pam aja darah pertama keluar dia, disaksikan syurga Tuhan tunjuk. Begitulah alam musyahadah. Pam tu buka hijab, dia terus disyuhud kehadrat Tuhan. Disyuhud kehadrat Tuhan habis. Semua habis. Ya. Lazat, tak lazat ceritalah tuan-tuan. Tadi nak cerita dah benda tu. Zauki. Man zak wa man lam yazuk lam yadi. Tak berasa dia rasalah, tak apa tak rasa. Saya tak ada nak cerita. Wa iza kunta ma'ak. Sebab tu kita minta Allah tarik. Wajzib qulubana, santap ya Allah daripada hati kami. Ya. Wajzib qulubana anin nazar wasukun. Itu dua tu. Allah sentap hati kita, jangan pandang lagi pada makhluk ni. Apa lagi nak sukun, duduk tetap terbelit tertamat lagi jauh. Barulah dapat sentap pun dah tak ada, baru ada.
Barulah yang kasyifah. Baru tu buka kasyaf. Ya, hatta yang kasyifah la anwarun murakabah wa musyahadah. Dia dapat pancaran nur murakabah dan musyahadah, tamam. Selamat dia. Ya. Tamam, selamat dia. Sehat dia, lazat dia, masuk hadratillah, dipanggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Yang sebut dalam hadis, inna lillahi jannatun la fiha hurun wala labanun wala asal walakin yatajallallahu huwa qulubul arifin. Ada bagi Ta'ala syurga, tapi dalam dia tak ada bidadari, tak ada makan sedap, tak ada, yang ada satu je, iaitulah pembukaan tajalli para hati arif billah dengan Tuhan. Pum, terbuka je kita. Oh, dia punya lazat dari cerita tuan. Ya. Kena lazatan cukup enak ni. Wa iza kunta ma'ak ay li adami istighraqika. Ni sebalik pula. Istab'adaka lahu ay ja'alaka muta'abidan lahu fa yatlubu minka ibadatu. Dan apabila adalah engkau serta engkau, dah kita dah tertambat. Ni gunungan masjun, orang yang di penjara, dia nampak diri dia. Ya, kerana tiada menghabisi engkau. Sebab engkau tidak menghabisi, tak karamkan, itu menghabisi istighraq. Lagi engkau tak karamkan pandangan wujud engkau tadi, engkau tak dapat. Nah, saya menuntut buat hamba engkau baginya. Artinya apa? Menjadilah ia akan dikau itu berbuat ibadat baginya. Ya. Jadi masih lagi nampak ibadat. Nampak kita buat lagi. Peringkat awam. Maka menuntuti ia daripada engkau. Ya, ketika itu kita kena apa? Menuntuti, kita akan dituntut. Ya, sebab banyak tak jadi kita. Dia pandang kita. Kan? Maka diambil salah lagi macam-macam. Tapi kalau ada istighraq, dah karam habis. Ya. Wa hazil hal halatul farqi. Ini keadaan tadi hal farqi, hal faraq. Hal maknanya tercerainya hati daripada Allah. Tidak ada satu azab paling besar bila hati tercerai dengan Tuhan. Tercerai hati dengan Tuhan, tunggu azab. Para awliya kata cerai hati dengan Tuhan, dia rasa macam cabut nyawa. Sebab dia berlazat sentiasa. Dia terleka sikit tu, dia punya takut. Ya, dia punya takut. Sebab apa? Macam-macam bala sampai. Apa makna bala itu? Terasa dia punya apa? Kejauhan hati itu sakit jiwa dia, tuan-tuan. Dia berlazat dengan dia je. Sebab tu kena sabar jalan. Ya, man lam yasbir ala suhbati maulahu ubtuliya bi suhbatil abid. Dalam hikam Abi Madian At-Tirmidzi dia kata, man lam yasbir ala suhbati maulahu, barang siapa yang tidak sabar untuk mendekatkan diri pada Ta'ala, nak hampirkan banyak ujian kan. Kita berzikir kadang-kadang orang kata macam-macam, dan benda tu hati dah sebut. Nabi kata, aksiru min zikrillah hatta yaqulu munafiq annahu mura'un wa fi riwayatin annahu majnun. Rasulullah SAW kata, banyakkan kamu zikir sampai orang munafik mengatakan kamu gila. Satu riwayat sampai orang munafik mengatakan kamu riak. Ni apa zikir ni riak. Barulah zikir kamu diiktiraf banyak. Kalau kamu zikir orang munafik tak kata apa, bermakna kau dengan dia lebih kurang 2 kali 5 je. Kong kali kong je. Ya, sebab orang munafik dia zikir. Al-Quran kata apa munafik? La yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Ya, dia tunjuk ibadat depan Rasulullah pun nak tunjuk. Rasulullah tak ada, dia tak buat. Semayang pula buka tingkap supaya Rasulullah tengok, nak tunjuk konon di Islam, padahal dalam batin hati dia kafir. Ya, atau orang munafiknya banget. Dia tak boleh sebut Tuhan, tak ada lazat sebab dia tak beriman. Tak nampak, gelap. Tapi nak buat kerja, buat pupu tiru-tiru, ni tak ada lazat. Jadi kita bukan orang munafik. Kita orang beriman pakai pakaian kita. Orang beriman berzikir, zikran katsira, zikir yang banyak. Wa iza zikirallah wajilat qulubum. Sebut nama Tuhan berkocak hati dia. Lazat, gerun, macam-macam rasa dia tuan. Dibaca ayat zadatuhum iman. Baca ayat Quran makin bertambah iman. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya dia berpegang, bersandar, bertawakal atas Allah. Dia tak berpegang pada diri dia, pada harta dia, pada pangkat di jawatan makhluk, tak ada. Dia berpegang hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu tunggal. Dia mentauhidkan iktimad di Allah. Itu betul orang muwahhid, orang yang betul-betul kenal Tuhan. Ya? Sebab tu perlu kita cuci. Zikir kena banyak. Sebab zikir banyak, dia terang dia mudah memandang. Dia terang memandang kebesaran Tuhan, dia akan tunduk.
Ya. Selagi angin dia tinggi, rasa dia besar, itu dia belum terang lagi pandangan, dia samar, gelap. Ya. Lepas tu dia berani cakap besar. Lepas tak nampak orang besar. Cakap besar, tiba nampak orang terpanjat ni. Jangan gelap kan, wah dia cakap gini-gini. Tengok-tengok bapak dia pun, anak-anak dia kan, dia abang sulung, wah dia teko dia, bapak tak ada rumah kan. Tiba-tiba api rumah tu gelap hari tu. Wah dia tengah bully adik dia, tengok bapak dia cegat depan. Wah terkejut dia. Bapak dia, baru slow. Tadi tak nampak bapak, bukan main teko dia kan. Nampak bapak dia terus down terus. Begitulah maknanya. Dia leka-leka tunjuk something dia, bila Tuhan bukakan tajalli makrifat, dia kenal dia Tuhan habis down tu. Ya. Syekh Ibrahim bin Adham tuan-tuan, tahulah sultan. Bila masuk line ni tuan-tuan, dia buka je makrifat sampai dia orang tendang dengan kaki jatuh ke bawah, dia rasa lazat. Kalau dulu macam orang tak hormat, dia nak tempeling sultan, atau perangai sultan. Kalau sikit-sikit dia lepuk. Bila dia dapat cahaya makrifat ni, dia jalan satu karya, dia singgah di masjid tertidur, datang untuk siap golek dia pakai kaki sebelum subuh. Akhir dia jatuh satu mata tangga ke satu mata tangga sampai dia jatuh ke tanah, keluar mulut dia, alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar sepanjang hayat hidupku. Sebab apa dia boleh jatuhkan nafsu dia, tuan-tuan. Sebab apa dia dapat tu? Dia dapat makrifat dengan Tuhan. Tuhan dah buka. Maka hidup dia akan terbalik, tuan-tuan. Akan terbalik. Tak sama. Pelik daripada orang lain kan. Sebab dia jatuhkan nafsu. Orang ramai bela nafsu, ternak nafsu. Ya, dia besarkan nafsu. Yang ni tak, dia downkan nafsu. Maka jalan dia tu jalan pelik. Dia jalan pelik, dia dapatlah benda pelik. Apa benda pelik? Amrun khariqul lil adah. Itulah panggil karamat. Karamat mana benda yang mencarikan adat. Adat lain, dia buat lain. Dan orang jalan jauh, dia sekelip mata sampai. Ya. Macam-macam nak cerita lagi kan. Tu mana ni. Kita tuang minyak, dia tuang air. Siapa dia? Mualim Tuan Haji Abdul Wahid kan? Kita tuang minyak sampai sawah tak ada air, kat tukar minyak, ambil lah air tu dah, dia kata kan. Orang berkata ambil air apa Mualim nak tuang mana? Tuang dalam tangki minyak dia kata. Start, dia kata jalan kan. Tangki minyak, nama pun tangki minyak, bukan tangki air. Dia tuang air boleh jalan. Sebab apa? Dia pelik daripada orang. Dia pun pelik. Pelik mana? Kau tidur, dia bangun. Kita bangun pukul 3 pagi, dia dah ada. Kan? Dia mengajar pula 3 hari. Tengah-tengah pukul 3 pagi, dia mengajar. Siapa dia mengajar? Mengajar orang lain dah, dia kata. Takkan kau pelik, kan? Bila dia pelik, Tuan beri dia pelik. Kita tak pelik macam biasa. Sebab tu muka kita pun macam biasa. Dari muda sampai ketua, sampai ke mati macam biasa. Tak ada harga. Dia ada harga sebab dia buat benda pelik. Menyonsang nafsu. Nafsu nak sedap, dia padamkan. Nafsu nak ni, dia padamkan. Pum, dia tolak. Ya, dia bina. Maknanya kedudukan dia dengan Allah cantik. Pelik kan daripada orang lain. Pelik. Kalau dia pelik, Tuhan bagi dia. Benda pelik. Orang jalan, dia boleh atas air. Kan? Dia boleh jalan atas air. Banyak wali-wali besar. Kita pergi Syria dengan sebab itu, satu makam wali-wali semua dia cerita itu. Satu orang wali besar, dia memimpin satu bala tentera nak berperang dengan musuh. Tiba-tiba santak laut tak ada jalan. Dia doa, ya Allah, aku membawa agamamu untuk menyelamatkan agama begini. Kau benarkanlah kami berjalan atas air. Pum, dia pecut su. Habis. Satu bala tentera jalan atas air kan. Ya. Kita berdebu jalan atas air. Kenapa jatuh pula? Atas nak bawa jadilah kan. Itulah yang buruk. Kau ada atas, aku bawa lu lah. Aku tak naik. Allah. Sebab jalan ni kena berani. Paslun wasal. Kau berani kerat, boleh sampai. Berani kerat nafsu, boleh sampai hadrat Tuhan. Kalau nak kerat nafsu, tergagak-gagak, nampak leceh lah. Kerat, 2 patah kita pakai istilah. Paslun wasal. Berani kerat, boleh sampai. Kalau tak berani kerat, duduklah situ. Tak berani buang. Orang nak menjaga besar dia, kena berani kan. Dia buang duit juta-juta, baru dia dapat untung pun banyak. Ini nak buang takut-takut. Lama tak ada lah. Dia kena berani. Jihad. Berjalan ke Tuhan tu kena berani. Saja'ah. Itu sifat Muhammadiyah. Ya, as-saja'ah. Berani. Berani kena bertempat. Berani apa? Berani lawan nafsu. Tombang dia habis-habis. Di atas tombangnya nafsu, disitulah terselahnya kesedapan kita menghadap Allah Ta'ala.
Lagi nafsu tak tombang, lagi itulah kan. Dia kuda kan kita kan. Habis. Dia nak buat nafsu takut-takut budak-budak. Sebab dia panggil, walaupun dah tua, tapi perangai tufuliah, kebudak-budakan lagi. Janggut dah banyak kali salin, perangai budak-budak. Budak-budak apa? Dia suka main-main. Kan? Benda main-main, dia tak ada benda yang betul-betul. Kalau orang tua, dia benda-benda yang betul. Ya. Ini dah tua-tua bangka isap aiskrim. Ni aiskrim ni seposin. Orang kata apa kau macam nak budak ke kan? Dak budak ni aiskrim tak apalah. Kalau tua bangka ni aiskrim jatuh maruah. Ya. Dia dah tua, dewasa umur kita ni tak layak lagi berhadap pada makhluk. Dewasa makrifat dia menghadap Allah Taala. Mesti menghadap benda-benda ni itu budak-budak lagi. Tufuriah, kebudak-budakan ni. Pemikiran tidak matang. Dia menghadap benda tak ada nilai. Orang cerdik menghadap benda bernilai. Itu faham je maknanya. Dan apabila adalah engkau serta engkau, kita nampak kita tak nampak Tuhan. Mana hati tak murakabah musyahadah ke Tuhan, itu maksud dia. Bukan nampak mata kepala ya. Atau kena faham sifat kalam-kalam kitab sufi ni. Kerana tiada menghabisi, engkau dan saya menuntut buat hamba lah engkau. Lepas tu kita nak merdeka dan kena bayar habis. Ya, hamba mukatab yang telah diakad kitabah dengan tuan yang kita fiqh dibayar 2,000. Maka dia bayar 1,999 ringgit. Boleh merdeka tak? Dia kena tamam 2,000. Begitulah kita ni. Ikut betul-betul, pak kerat betul baru dia sampai. Kat sikit-sikit dia tak sampai. Kena beri betul-betul baru dia merdeka. Ya, baru dia tidak ditawan, tidak jadi hamba. Ni jasad aja hamba. Ya, jasad aja merdeka, hati hamba kan. Dia berhambakan nafsu, berhambakan dunia, berhambakan syaitan, macam-macam. Nah, saya menuntut buat hamba engkau baginya, ya. Hazi halatul farqi kama marra, ya. Wa fiha yarji'ul 'abd ila ibadatihi wa ghairiha. Dan inilah kelakuan faraq, lawan daripada jamaah ni. Ya, seperti barang yang telah lalu dan padanya itulah dikembalikan hamba kepada ibadahnya dan lainnya. Ya. Dia hamba tu apa? Memandang ibadah dia. Ada orang tadi tak ada, dia tak pandang. Ya, dia pandang direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan segala-galanya. Kemudian satu lagi, al-imanul kamilu khurujuka, bukan jim tu, naikkan titik ke atas. Kita ni banyak silap cetak. Bukan juru juga, khurujuka. Iman yang kamil apa? Khurujuka anhu, keluar engkau. Khuruj, keluar engkau anhu. Iaitulah an ru'yati nafs, daripada memandang akan diri. Kau keluar je, engkau sampai ke Tuhan. Ya. Itu. Dengan apa? Bi alla tusyarikuhu fi syai'in min sifatih al-mukhtassat bih. Bermula iman yang sempurna, iaitu keluar engkau daripadanya ta'ala. Ya, keluar engkau daripadanya anillah ta'ala. Dengan apa taswir dia? Dengan bahawa tiada bersekutu, itu maksudnya. Ya, kita keluar dengan makna apa? Jangan bersekutu. Keluar daripada penyengutuan, itu maksud dia. Tiada bersekutu engkau akan dia pada satu daripada sifatnya. Jangan kita pandang sifat kudrat Tuhan, kita pandang sifat kudrat kita. Mana matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Itu maksud dia. Matikan sifat kita dan sifat Allah, matikan wujud kita dalam memandang wujudillah. Habis, panak lenyap. Itu dia. Ya. Yang tertentu ia dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Sebab sifat tu hakikat siapa punya? Dia punya kan. Sifat kamalat siapa punya? Dia punya. Ya. Maka serahkan kepada dia balik. Jangan pakai. Kalau pakai berat gitu. Wal yakinu khurujuka. Kha tu. Bukan zat. Jauh lagi. Kha. Khurujuka. Yakin sebenar apa? Khurujuka angkah. Mana engkau keluar daripada engkau. Apa maksud keluar daripada engkau? Ain haulika wa quwwati.
Ni benda mari hari main tuan-tuan ni. Sebab kita kena hadam betul-betul. Tiap-tiap hari kita bergerak diam, kita nampak kita. Yang ni kena kena buang. La haula wala quwata illa billah. Nak matam tu kena mantap betul. Sebab tu dia kena tamkinkan zikir betul. Ya, tajdidkan. Ya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan, maintain iman kamu. Banyak zikir tu. Dengan betul-betul, duduk makam dia. Tembak cara dia insya-Allah. Terbuka nanti. Khurujuka anka ay an haulika wa quwwatika wa wujudika. Litash'ara kamali haulihi wa quwwatihi wa wujudihi fi mahali ajzika wa dhafika. Dan bermula yakin itu, yakin sebenar ialah keluar engkau daripada engkau. Kalam dia pun boleh-boleh. Ya. Artinya apa? Keluar daripada daya haul kita. Jangan terasa haul upaya kita dan kekuatan kita. Bahkan kita merasakan haulillah wa quwwatillah. Dan ada engkau supaya engkau pandangkan akan sempurna dayanya dan upayanya. Ni bila dapat tuan ni? Duduk makam syuhud atau musyahadah. Bila semua duduk kat musyahadah kan. Bila syuhud musyahadah kat Tuhan, semua terbuka. Semua terbuka. Dia nak pergi makam musyahadah tu kena riyadhal mujahadah. Dia kena kuat tu juga. Macam kita nak buang sifat takabur dia kan. Nak pakai sifat tawaduk tu nasyian, apa dia? At-tawaduk al-haqiqi makana nasyian min syuhudil azamah. Tawaduk yang sebenar tu ialah bila kau syuhud akan azamah Tuhan baru nampak. Baru berlaku tawaduk kita nampak. Baru rasa. Mana musyahadah akan azamah dia, kita rasalah akan kita punya kedaifan. Kita musyahadah, syuhud akan ilmu dia, barulah kita rasa jahilnya kita. Kita syuhud akan kudrah dia, barulah kita terasa akan ajz, lemahnya kita. Lagi tak syuhud akan sifat dia, tak bau. Lagi tak syuhud, sekadar i'tikad. I'tikad dia baru farak je, berbeza kan antara mukmin tak mukmin dia. Rasa dia tak dapat lagi. Syuhud tu penting. Ya. Syuhud kenapa kena tarik banyak kan. Ya, zikir dengan betul-betul perhatikan maknanya dan mengamati. Zikir betul-betul. Tarik zikir tu terasa. Wajilat itu syarat tu. Syarat zikir nak masuk syuhud ni mesti wajilat qulubuhum. Dia nak pergi makam musyahadah, zikir sebut nama Tuhan berkocak dalam. Sebut nama dalam dia bergerak kan. Baru dia jalan. Kalau sebut dalam tak jalan atau longi tak masuk. Sebab sifat dia tu tak dapat. Quran ada sebut kan, iza zikirallah wajilat qulubuhum. Itu sifat dia tu. Kalau sebut nama Tuhan dalam tak ada kocak, belum lagi. Dia kocak luar, kecek-kecek luar. Itu kocak luar, buat santik je. Kecek-kecek. Ada apa? Anak syabban. Syabban apa? Dalam kosong. Ban apa? Kecek-kecek luar je dia. Dalam jalan dan. Dalam jalan. Ya, jalan-jalan. Luar kocak tak apa. Jangan luar kocak, dalam tak kocak. Dalam tu wajilat qulubuhum, berkocak, gementar hati dia tu. Apa dia dapat? Ya. Sejuk, tenang, lazat. Dia nak cerita lah benda kan. Siapa rasa, dia rasa lah. Allah. Tuan guru saya tu kan mengajar, Tuan Haji Abdul Rahman Wakar Baru. Ulama besar, wali besar. Dia mengajar hikam 9 tahun wali. Ya. Betul-betul tengok dia baca kitab, sekali baca 2 hari. 2 hari dia baca kitab. Dia hurai, Masya Allah. Alim besar tu. Anak murid Sayyidi Syafi'i ni Mekah tu. Ya. Dia baca kitab pun sebiji. Sekali dia baca tu 4-5 kali dia menangis. Sekali baca 4-5 kali dia menangis. Budak pondok yang mana liar-liar tu, yang apa yang nakal-nakal tu, kita bawa sekali, menghadap dia je ngajak, balik semua lembik. Habislah teruk kita. Habis. Baru dengar kuliah dia sekali je. Pum, dia punya cas tuan. Satu hari dia pergi mengajar di Masjid Jelawat. Kan? Di tengah-tengah mengajar, kali anak murid dia seorang jazbah. Berdentum kat belakang. Tengah mengajar dia berdentum. Allah. Satu masjid bergema tuan. Ya, dia saja bagi tahu. Kalau orang tak tahu, pum. Siapa menjerit tu? Hysteria tu. Kalau orang tak faham dia tahu tuan. Emosi ke? Orang menjerit jazbah dia kata emosi. Dia tak faham. Ya, kata hysteria. Kan tu jazbah tuan.
Jazbah tarikan. Sekarang rupanya siapa yang jazbah pum meletup di tengah wajah tu. Rupanya Pak Comit, anak murid kanan dia. Meninggal di Tok Guru, dia ganti Tok Guru sekarang. Pak Comit Gunung. Dia nyambung Tok Guru. Jazbah tuan-tuan. Nak jazbah yang pelik. Jalan sufi biasa. Jazbah tarikan. Ya. Pam. Dia kalau dia buat kan. Kau nak jerit depan orang tak malu. Tapi dia hilang. Tak ada malu. Kau siapa dia? Orang tarik yang kau jalan sama kau. Aku nak sedap dengan kekasih aku. Kau jalan kau nak malu ke kau. Leceh nak layan kau apa. Makhluk. Dia pandang straight. Ya. Itu jazbah. Orang dapat tarikan. Terusik nur hati dia. Pum. Tuan tarik. Dalil mana? Allahu yajtabi ilaihi mai yasha'. Tuhan menarik akan orang dikendaki. Itu jazbah orang itu. Jazbah tu ada dua, satu qabla suluk, satu ba'da suluk. Ya. Kalau dia orang payah nak tanya jazbah faham tak? Jazbah qabla suluk apa? Jazbah ba'da suluk apa? Faham tak? Kalau tak faham tak, tu saya cerita dan dia bertanya tahu. Ya, ada qabla suluk, ada ba'da suluk. Ya. Kalau ba'da suluk, dia boleh mimpin. Kalau qabla suluk dia hak dia. Ya, dia tak ada jalan suluk lagi tapi tuan terik ada. Macam tukang sihir Firaun, dia tak ada belajar, tak ada apa. Dia nampak je mukjizat Nabi Musa habis, pum meletup terus. Amantu billah, terus aku beriman dengan Allah. Hilang Firaun hilang. Dia tahu Firaun tu kami jahat orang, paling zalim orang, boleh kerat cincang orang. Dah, tak ada. Firaun kata kau aku la uqatti annaka wa la usalliban. Aku cencang kau, dia cencanglah dia kata. Pagi dia beriman, petang dia syahid. Kita puluh-puluh tahun berjuang tak syahid lagi. Dia sekejap weh. Hasil apa tu? Jazbatun minallah. Tarikan dari Allah. Pum. Sebab tu orang yang tuan tarik aja, pum, syaitan terpelanting kan. Syaitan nafsu terpelanting. Dia tak boleh dekat. Jazbah. Pum. Ya. Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani kalau mengajar tuan-tuan, bukan jazbah tu, pingsan pun. Dia meletup, pum, terbaring tu pingsan. Ya. Tuan-tuan zikir pun orang meninggal terpingsan tu. Saya ada Jalani yang jalan terus pada kan. Nur kuat sangat dan pum, habis terus. Kau sekarang tahu ni ilmu apa di bawah ni. Sebab apa? Dia tak kenal. Dia kenal Syekh Abdul Qadir Jalani. Perjalanan Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa dia tak tahu Syekh Abdul Jalani. Dia mengagung-agung Syekh Qadir Jalani, masya-Allah, ahli bait, ulama besar, wali besar. Tapi siapa dia Syekh Qadir Jalani? Kau nak tahu apa pembawakan di dalam perjalanan dia, apa murid macam mana, tak tahu. Dia tak tahu, dia mengajar tu terbaring pingsan. Sebab apa? Jazbah tarikan. Dia punya lazat tuan buka, dia tak dikawal. Nur dia kuat. Kita punya nur dengan lampu tidur lagi terang. Anak ada orang lain Allah. Lampu tidur lagi terang. Wal yakin khurujuka anka. Mana yakin sebenar mesti engkau keluar daripada pandang diri engkau. Kalau kau tak keluar memandang diri engkau haul ku engkau tak akan dapat yakin yang sebenar. Yakin sebenar tak tamat itu yang iman orang rongga, ibadat malas, maksiat pun tak boleh nak tampung, rebah, ikut nafsu. Apa tak kuat, tak mungkin tak kuat. Dia mesti keluar. Bila keluar dia pandang dia, dia punya lazat habis. Bermula yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau, artinya apa? Daripada daya dan upaya. Haul kuah tu. Keluar apa? Keluar daripada pandangan, bukan keluar macam sarung kan. Dan ada engkau supaya engkau pandang akan sempurna dayanya dan upayanya. Haul dan kuah dia. Dan adanya pada tempat lemah engkau dan lekeh engkau. Baru nampak kita punya apa? Kelemahan. Ya, ajzika wa dha'fika. Bila kita pandang lemah kita, nampaklah dia punya kekuasaan. Kita pandang dhaif kita, nampaklah kuah dia. Kita pandang jahil kita, nampaklah ilmu dia. Kita pandang wujud dia, nampaklah adam kita. Pum, ketiadaan kita. Ya. Itu sebab ilmu isi dia kata cari adam. Kata Rahman ada ilmu isi. Ilmu tak betul. Dia kata kau dah jumpa Adam. Rupa dia baca kitab terbalik. Ya, dalam kitab suruh Adamun, Ain dal Mim. Mana adamkan diri kamu. Mana pandang sampai kau tak ada pun kau nampak terasa keberadaan dia. Adamkan. Dia pergi baca kitab Rumi, Adam. Kau dah jumpa Adam. Adam beratuk kau ni. Orang suruh adamkan diri kamu. Mana lenyapkan pandangan haul dan kuah kamu. Itu mana adamkan diri kamu. Ni bahaya tak ada guru. Lepas tu baca pula kitab Rumi. Orang ngaji Ain dan Mim, dia alif dan Mim lebih kurang ni. Adamun dengan Adamun.
Lepas tu dia kaya kat dia, kau dah jumpa Adam, kata. Adam bapak kau, kata. Istilah sufi suruh adamkan diri, bukan cari Adam. Ayah Adam mana kau nak cari? Adam bin Toyul. Macam-macam tuan-tuan. Ini banyak ilmu sesat. Lepas tu dia gaya kedai kopi, dia segegah. Dia banyak ilmu segegah orang. Kau dah jumpa Adam, kata. Macam-macam. Adam kepala otak kau kata buka atau Adamin. Takdimkan, adamkan, mana lenyapkan pandangan diri kamu, itu maksud dia. Kau adamkan pandangan kamu, baru kau nampak terang kewujudan dia maknanya. Ya, nak dapat bantuan itu kan. Ya, tahakkuk bi fakrika, kamu tahqiq mandang fakir kamu, barulah yang muduka biginai. Sebab sifat Tuhan dengan sifat kita berlawan. Kau tahqiq pandang fakir kamu, baru kau dapat bantuan daripada Tuhan yang Maha Kaya. Engkau tahqiqkan memandang ajiz, lemah kamu, kau akan dapat bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kau tahqiqkan jahil kamu, baru kau nampak bantuan dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Nanti berlawan dua tu. Tahqiqkan sifat kita, pakai uniform kita. Uniform kita apa? Sifat kekurangan. Itu semua pakaian kita. Jadi persoalan dia, macam mana kita nak pakai? Macam mana nak pakai sifat kita? Kita tak akan rasa kecil kita selagi kita tak pandang kebesaran dia. Dia nak pandang dengan apa? Benda tu semua ada dalam zikrullah. Sebab suruh zikir. Sebab zikir biar faham. Tujuan di situ. Dia pusing kat situ. Sebab lafaz zikir sama ada asma' dia, awsaf dia, semua menunjukkan kebesaran, keagungan, kesempurnaan cara ringkas dia. Itu kita asap. Bila terasa kesempurnaan dia, Masya Allah. Baru nampak kelemahan makhluk. Rendahnya makhluk. Akhirnya, terserlah kewujudan dia, lenyap kewujudan makhluk. Itulah panggil Adam. Mengadamkan kewujudan kamu. Kau cari Nabi, kau cari Adam, macam Adam pun jumpa. Ya, itu mana. Maka jalan dia apa? Tarik. Tarik dengan rasa betul. Jangan tarik kosong, tarik penuh. Tarik tu penuh. Biar ada gegaran. Kita tarik tu bergegar rasa sedap. Tu tak lama tu buka lah kan. Ya. Tak lama tu buka. Ya. Kalau tanya tarik awak tarik ada terbuka? Belum. Habis nak tarik macam mana? Tarik gegar kata. Wah, lagi pening kepala ni. Ni ilmu tarik gegar. Kau kena cari ilmu tarik gegar. Wah, dia pening kepala. Kau ada macam-macam ilmu kau lah kata. Tarik gegar punya kata. Mana tarik gegar tu? Iza zukirallahu wajilat. Sebut nama Tuhan, bergegar hati dia. Tarik macam tu. Kau tarik tak ada gegar. Wah, kau ada ilmu tarik gegar ya. Dia pening sikit kepala dia kan. Dia nak pening kau orang, kata pening. Ada buat ilmu isi tu kan. Wah, dia termerang, kita panggil dia, kita segegar dia kali. Makrifat kita segegar dia. Ain makrifat dia apa? Orang tak ada lagi, bongkau lagi. Padahal makrifat dalam kitab dah ada kan. Apa? Al-jazmun mutabiqul lil haq an dalilin. Itu 3 benda je lah. Kena jazam. Mutabik lil haq. Ya, betul dengan Quran dan Sunnah. An dalilin, kerana dalil. Itulah ain makrifat. Tapi dia bunyi lain sikit, ain makrifat. Oh, dia benda ni. Wah, dia pening. Dia segegar, kita segegar. Dia bongkau lagi kan. Kerana zikir tahu, zikir tarik gegar punya tu. Oh, tarik gegar pun ni. Biar tarik tu dalam gegau, baru dia jalan. Kau tarik kecil-kecil dalam tak berjalan, tu belum mungkin tuan, jauh lagi tu. Tu baru menapak lagi. Biar dia gasa betul dalam di gegau. Nak gegar tu kena kenal, nak kenal tu kena belajar. Pusing balik dia kena rangkai dengan belajar balik. Sebab ilmu dengan belajar ni 2 kepak. Jalan. Kita kenal, belajar kan sifat-sifat tu dah kenal. Baru kita tarik. Baru sedap. Macam-macam tentang ni. Bermula yakin itu keluar engkau daripada engkau. Artinya daripada daya dan upaya engkau, dan adalah engkau itu supaya engkau pandangkan yang sempurna daya dan upayanya dia saja. Dan adanya pada tempat lemah. Bila ada dia dapat pandang ni pada tempat lemah engkau. Bila engkau rasa lemah engkau, baru engkau dapat rasa itu. Dan lekeh engkau, hina kita, baru kita dapat rasa kemuliaan Allah. Selagi kita rasa kita hebat, habis tuan. Ya. Jangan rasa kita hebat ni payah tuan. Kita tengok orang ni kita rasa besar habis tuan. Habis berdentum jatuh. Orang suluk habis. Ya. Kita tengok orang, semua kita tengok orang, sampai kita tengok kita dengan anjing, kita rasa anjing lebih baik daripada kita. Ya, kita tengok anjing tu lebih baik daripada kita. Kalau Syekh Bahaudin kata kau tengok kau dengan Fir'aun lebih baik daripada kau. Wah, kita kata macam mana pula? Bukan makna kafir dia baik tak? Fir'aun tu kafir, perangai dia jahat sebab apa? Sesuai dengan dia kafir. Memang sifat dia. Betul lah tu. Dia kafir. Betul tu orang ni. Kau orang Islam, kenapa kau pakai macam dia? Itu maksud dia ni. Kau ada orang Islam, kenapa kau pakai sifat dia? Kau orang Islam kena pakai sifat orang Islam. Itu maksud dia.
Kalau kau tak pakai sifat Islam, tu kata dia lebih baik daripada kau. Baik pada sudut apa? Baik sudut sifat dia badan dengan sifat dia. Bukan makna kafir tu baik, tak. Jangan silap faham tu. Ya, sesuai dengan kafir itulah sifat dia. Kita orang Islam sifat kita. Yang kau tak pergi pakai sifat kau, uniform kau apa? Itu maknanya. Ya, tu. Habis. Kemudian iza zada imanuk naqalat min halin ila halin. Dia akan berpindah hal kepada hal bila iman dia sempurna dengan dia keluar daripada aghyar atau dia akan angkat seperingkat. Ini benda dalam suluk ni, semua mainan suluk tuan ni. Kita tembak kan, ya, iman dia naik lagi dengan huruf dia buangkan pandangan makhluk, ketika itu dia berpindah satu hal ke satu hal kelakuan. Ya, akhwal dia berubah, futuhat dia dapat, akhirnya makam dia meningkat. Naik makam ni. Sebab apa? Akhwal dia berubah. Ini benda ni, ya. Sebab bila belajar dengan suluk kita jalan cantik sekali. Sebab orang yang dalam suluk tu benda dia dapat dia cerita dalam kitab. Kita baca kitab, kita berjalan baru dapat rasa. Kalau kita tak berjalan baca saja. Mana baca cerita orang. Kalau tak ada jalan terdekat, dia baca kitab sufi, dia baca cerita orang. Dia tak jalan, cerita je lah hikayat. Sedangkan ilmu ni bukan ilmu hikayat. Ilmu untuk merasa, mendapati, ya, akan makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma inna khairakum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.